Okey. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya sekarang ni berada di Sekolah Tunas Bakti Sungai Besi dan sebelah saya ni adalah Cikgu Rosli, tenaga pengajar bahagian kemahiran. Kebetulan saya datang ke sini ni kerana ada buat kerja ni lah, kerja untuk pemasangan lampu kereta DRM, apa ni, kereta Myvi anak saya ni. Jadi sekarang ni kerja-kerja ni sedang dijalankan oleh pelajar-pelajar Cikgu Johari sendiri, dan dalam tunggu masa kerja-kerja tu disiapkan, saya duduk sembang-sembang dengan Cikgu Johari, dan memang saya dapati bahawa memang ada keperluan besar lah untuk kita golongan asatizah dan golongan daripada tahfiz, dan lebih-lebih lagi lah kita di madrasah strategik untuk mendekati pelajar-pelajar ini untuk memberi pendedahan-pendedahan terhadap ancaman-ancaman terhadap kedaulatan Islam. Sebab apa yang diterangkan oleh cikgu sebentar tadi kepada saya, kebanyakan pelajar-pelajar ini daripada keluarga-keluarga yang bermasalah, ibu bapa bercerai apa semua sebagainya. Jadi walaupun mereka telah masa ketika mereka datang di sini dan dilatih oleh tenaga pengajar di sini, khususnya Cikgu Johari, apabila mereka ni balik ke rumah, maka keadaan rumah tangga yang masih lagi kucak-kacir apa semua, ataupun mak bapak ayah dah bercerai dan tidak ada yang nak memberi yang kata apa sokongan ataupun support secara terusan, ramai daripada mereka kemudian akhirnya kembali kepada cara kehidupan yang tak sihat balik dan terpaksa dihantar balik ke sini. Jadi saya baru saja jelaskan pada Cikgu Johari tadi tentang isu ini sebenarnya bukan kerana mereka ni tak ada latar belakang pendidikan agama. Sebab kita di tahfiz ni sekalipun, yang mana pelajar-pelajar dididik dengan agama daripada kecil, tambah pula lagi di mataku, daripada tadika lagi, naik sekolah rendah, masuk ke sekolah menengah. Tapi apabila mereka keluar daripada Mahat, belum lagi masuk bekerja tapi baru aja masuk IPT, mereka dah jadi sasaran golongan-golongan yang memang mencari pelajar-pelajar sekolah agama untuk untuk ditarik dan dibawa kepada agenda untuk nak menjatuhkan kedaulatan Islam dalam negara. Okay, jadi saya baru sajalah saya nak buat video ni bukan pasal apa, pasal nak hantar khususnya kepada sahabat-sahabat saya seperti Nizam, Ujang, Datuk Datuk Mak Desa dan yang lainnya. Kita kena mendekati mereka, dan Cikgu Johari pun mengalu-alukan lah kita datang untuk buat pembentangan. Dan saya beritahu pada cikgu, jangan risau lah, tak ada pembayaran apa-apa sebab memang kita buat ni secara jihad fisabilillah, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan lah supaya dengan pertemuan kali pertama dengan Cikgu Johari sebagai wakil dari Sekolah Tunas Bakti ni, kita boleh fikirkan sesuatu supaya kita buat kerjasama, dan dalam masa yang sama kita cuba menafaatkan budak-budak yang saya nampak, Masya Allah, dia orang ni memang di bawah bimbingan cikgu ni, bila duduk di sini memang ada kesungguhan dan keinginan untuk nak berubah. Mudah-mudahan mungkin mereka ni akan jadi pejuang untuk nak menjaga kedaulatan Islam di masa depan nanti, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi program-program keagamaan kat sini memang dibuat selalu lah. Memang kita sini utamakan keagamaan dengan kaunseling. Okey. Benda tu memang kita kuat dekat sini. Okey. Cikgu dah berapa tahun kat sini? Saya sini 5 tahun. Dah 5 tahun. Okey. Yang 5 tadi tahun boleh tak cikgu cerita balik semula macam mana cara latar belakang pelajar-pelajar ni, dan lepas tu mana setelah walaupun mereka ni dah habis belajar kat sini, kan, bila mereka keluar balik kepada pangkuan keluarga, apa masalah yang mereka hadapi? Oh, sini macam ni, budak-budak sini kebanyakannya masalah keluarga semua. Dia datang dekat sini, dia kalau ikut kita ada statistik. Kita ada setiap tahun kita akan nilai berapa persen budak ni daripada masalah keluarga, berapa persen daripada masalah lain lah. Tapi kebanyakannya kita punya statistik 90% lah, 90% dan ke atas masalah keluarga. Biasa budak yang tu yang dia terlibat dengan macam-macam masalah dekat luar. Bila terlibat, maknanya punca utamanya keluarga, kemudian barulah dia menular kepada masalah lain seperti dadah ke, mencuri lah, apa semua sebagainya lah. Okey. Dia pada tu. That's why dia bila dia terjebak dengan masalah tu, dia akan datang pergi sini. Bila pergi sini, kita banyak target kita sini sebenarnya main kita bukan kemahiran.
main kita pemulihan. Bila pemulihan, sewaktu kita utamakan bab agama dengan konselor, kita nak bentuk balik dia punya rohani dalam. Okey, masya-Allah. Kadang kita berjaya, benda tu kita berjaya. Kita nak bentuk, kalau dulu dia datang dekat kita, dia jenis yang agresif lah, orang kata kasar. Bila dia dah duduk dengan kita, dia dah dengan environment kita macam mana, memang dia boleh follow. So bila yang kita sayang dekat sini, kita dah bagi dia agama, kita dah bagi cantik. Kadang ada yang budak sini, dia datang sini, dia dekat luar dia tak tahu mengaji, dia kata dia follow kawan-kawan dia, ialah budak-budak dadah banyak kan. Dia follow kawan dia datang sini, dia zero, memang tak boleh baca alif baca, surah-surah yang tak boleh. Bila dia masuk dekat sini, kita terap. So far alhamdulillah, saya dah, ni budak saya ni yang seorang ni dia tak pandai baca Quran ni dulu. Masuk sini dia dah alhamdulillah berjaya baca Quran. So kita nampak perubahan dia dekat sana. Yang kita sayang ni sebenarnya, yang saya sendiri, saya sebagai cikgu, saya tengok corak budak saya ni, bila dia dekat dalam ni memang lengkap. Agama kita boleh bagilah, memang cantik, dia boleh serap. Rohani, konselor apa semua dia boleh serap. Bila dia keluar tu, kita takut dia terjebak balik benda-benda ni. Kadang bila dia keluar, yelah kadang isu family kan. Bila isu family, dia tak tahu dekat siapa dia nak bergantung. Bila dekat sini dia ada tempat bergantung. Kalau dia ada masalah, dia akan cari. Kadang dia cari cikgu, kadang dia cari staff-staff yang dia rapat. Jadi kita boleh settle. Bila dia keluar tu yang kita paling risau. Kadang kita follow juga. Ada dah, kalau macam 10 tu kadang ada 2 tu dia tercicir. Tercicir sebab apa? Dia tercicir terikut kawan-kawan dia. Ada yang okey tu, kadang kita ada kadang kesiannya budak ni, mak ayah dia dah tak nak ambil peduli kat dia. Dia tak ambil peduli dekat sana, yang dia macam atas pagar, dia tak tahu nak pergi mana. Dia bila dia jumpa orang salah, dia salah dia. Ada juga budak kita sini, bila dia keluar, dia buat benda salah, dia terus pergi penjara. Itu yang saya sayang. Bila dia masuk dekat sini, kita pemulihan, kita tak ada rekod jenayah. Kita cuma pemulihan. That's why kita sini correctional school. Tapi bila dia dah keluar, umur dia dah lebih 18 tahun, dia buat jenayah, confirm dia akan pergi penjara. Yang dekat sana saya sayang. Kadang ada budak kita ni, dia dekat sini memang, kita di sini you kena hafal juzuk berapa. Ada budak kita memang ada yang semalam kita ada program, hari Jumaat tu kita ada program, ada seorang budak tu dia sampai juzuk 12 ke berapa. Masya-Allah. Dia dah boleh ni budaknya. Budak-budak macam ni kita sayang kadang. Bila kita follow up balik dia dekat luar, kita dah lost contact dah. Bila kita tanya kawan-kawan dia, kadang kata dia terjebak dengan kawan-kawan yang salah. Bab-bab tu yang kita memang tak boleh handle. Kita sekarang dekat sini kita cuma boleh bagi ilmu-ilmu yang kita ada je lah. So ilmu yang kita ada tu, kita harap dia boleh buat, kita harap dia jaga diri dekat luar. So bila dia dekat luar, kita dah tak boleh bentuk dia. Yang tu kita sekarang ni mana-mana sekolah setakat ni untuk sekolah pemulihan ni dekat KL kita ada 7 kalau tak silap. Semenanjung je kita ada 7 kalau saya tak silap lah. So kadang untuk matlamat dalam ni kita berjaya. Bila budak keluar tu, kita banyak sekolah memang tak boleh. Itu isu utama lah sekarang. Isu utama tu. Bila habis proses tu, kita tak tahu dia berjaya ke tak. Yang dekat sana banyak, semua sekolah dia appeal. Benda tu. Jadi sekarang ni memang banyak kita punya kementerian tengah cari. Antara 7 sekolah koreksional ni ataupun apa yang dinamakan Sekolah Tunas Bakti, yang paling besar sekali yang di sini ke? Paling besar setakat ni kita yang paling lama. Paling besar Jerantut kalau saya tak silap. Jerantut dengan TAT. TAT, Teluk Air Tawar. Okey. Kalau maksudnya di sini yang paling lama, jumlah pelajar di sini ada berapa? Kita maksimum pelajar dalam 200, maksimum pernah capai 250. 250. Kita 100 lebih. 100 lebih. Okey. Dan daripada jumlah pelajar ni, peratusan ikut bangsa. Ikut bangsa Melayu yang ramai. Kalau saya boleh kata 90% Melayu. Termasuk di sekolah-sekolah koreksional yang lain. Tempat lain sama juga. Memang kita nisbah kita standard. Yang untuk GKM ni, untuk Koreksional Satu Malaysia, kalau saya tak silap 90% memang orang Melayu. Dalam 5% India, 3% kalau 3 India, 3 Cina, yang selebihnya bangsa lain. Macam Aceh kan. Kita ada juga yang
apa Bangla tu. Bangla, Kita ada juga Bangladesh, Rohingya apa semua ada juga lah. Rohingya. Ada seorang dua lah. Seorang dua. Tapi Okey. kalau 90% memang daripada sini lah, daripada orang Melayu lah. Orang Melayu. Okey, daripada yang peratusan yang orang Melayu ni, latar belakang keluarga tu sama ada mereka ni daripada keluarga B40 asnaf miskin ataupun pertengahan ataupun mungkin yang daripada keluarga-keluarga yang kaya ke apa semua sebagainya. Banyak Umumnya budak sini kalau boleh katalah, sebenarnya untuk nisbah keseluruhan tu kita ada dekat pentadbiran. okey. Tapi banyak yang information yang saya dapat, banyak keluarga miskin. Agak miskin lah. Daripada Bila kadang kita banyak budak daripada belah-belah Kelantan. Bila belah Kelantan, Kelantan, Kelantan banyak yang family dia ni apa keluarga orang susah, orang miskin. susah. Okey. Bila orang susah dekat sana lagi-lagi bila masalah keluarga kan. Ya. Dekat sana dah dia memang Okey. bila dia salah pilih kawan, out lagi. Okey. Cuma boleh saya kata memang 90% lah. Kita Oh, dekat Melayu. sini kalau budak Cina, saya ada 2 orang Cina. Budak Cina kita sini ada dalam 3 orang. Untuk satu Malaysia ni cuma ada 3 orang. India kita ada 7 orang. Okey. Yang selebihnya Melayu. Memang orang Melayu, budak-budak Melayu lah. Jadi saya kata nisbah kecil, yang nisbah besarnya orang Melayu. Okey, dia orang ni nanti sekejap, saya tak nak bagi terlampau panjang sangat video ni, nanti kena nak upload ni jadi susah nak edit. Okey, jadi macam mana proses budak-budak tu masuk ke sekolah Tunas Bakti ni ataupun pusat koreksional ni? Koreksional ni budak ni sebenarnya dia di bawah perintah mahkamah. Perintah mahkamah. Yeah, Jadi perintah mahkamah saja dia boleh masuk sini. Okey. Contoh je kenapa perintah mahkamah macam mana kan. Contoh dia buat kes dekat luar, dia buat samun. Dia pergi samun, polis tangkap dia. Polis tangkap dia, dia cas. Bila cas, nanti dia akan masuk mahkamah. Mahkamah yang akan tentukan you kesalahan besar ke you kesalahan kecil. Bila kesalahan besar biasa akan hantar pergi indegani. Indegani. Indegani Tapi dia dekat kira Melaka. koreksional jugalah. Koreksional juga. Okey. Yang indegani tu yang masalah dia ada rekod jenayah. Oh. Kita sini masalah kecil, masalah ringan lah. Ringan dia pun kita banyak kes samun, bunuh pun kita ada. Innalillah. Bila sebanyakannya India lah. Memang ni kan Okey. isu keluarga ayah Tapi bawah umur. bawah umur. Okey. Kita sini syarat untuk masuk sini 12 ke 18 tahun. Okey. You masuk sini syarat dia 12 ke 18 tahun. Atas you 18 tahun maybe you akan pergi penjara atau indegani. Sebab budak bawah 18 lah dia akan datang pergi sini. Okey. Tu yang saya sayang, saya kata budak ni bila dia 12 ke 18 tahun, kita dah bentuk cantik dekat dalam ni, dia kategori grade A lah. Bila tertiba dia dekat luar, dia buat tertiba dia terikut kawan salah, umur dia dah pergi 19 tahun time tu. Bila dia buat jenayah, confirm dia akan pergi penjara. Masuk penjara. Masuk penjara atau indegani. Dia tak akan masuk sini sebab syarat masuk sini 12 ke 18 saja. Adakah sana yang kita sayang? Okey. Dia punya proses tu yang kalau kita sini kita tagih, kita bagi dia apa agama lebih bila agama lebih pendekatan agama lah. Okey, pengisian dalam you ada, you boleh fikir mana bagus mana tak. Okey. Yang tu je kita boleh bagilah. Maknanya yang kalau segi peringkat umur lah 12 18 tu. Tapi 18 tu dia dah kira dia dah terkeluar daripada syarat untuk masuk ataupun umur 18 tu masih lagi boleh dibawa ke sini. Dia macam dia buat jenayah tu umur dia masih 18. Masih 18. Masih 18 dia akan masuk sini. Okey. Tapi waktu dia Dah masuk 19 tu kira 19 dia kira tengok tempoh lahir dia. Okey, tarik. Masa saya masuk tadi, saya nampak agak ramai juga budak-budak kalau tengok dari segi saiz badan, macam dia orang ni memang yang peringkat mungkin 15 tahun ke bawah ni. Oh yang bawah tadi tu bang, kita ada kerjasama dengan luar. Oh, Kadang dengan orang luar. dia Okey. pinjam kita punya padang. Padang. luar ni. Okey. Jadi bila pinjam Macam padang sekolah ni, sukan kat Bukit Jalil apa semua lah. Okey. Jadi maknanya peringkat yang paling ramai budak-budak yang daripada Tunas Bakti sendiri, peringkat umur yang antara 12 hingga 18 tu yang banyaknya daripada kategori umur berapa? kita banyaknya umur 17. 17 lah. 17 dan ke atas. Biasa yang umur 12 pun kita ada. Biasa anggaran 12, 13, 14, 15 ni dalam tak ramai lah. Tak sampai separuh mungkin. Tak sampai separuh. Tak sampai separuh. Okey. Jadi Kebanyakannya yang kita tengok dia punya graf dia 16 ke 8, 16 dan ke atas. Okey. Tapi kalau macam budak-budak yang peringkat umur menengah rendah lah, maksudnya yang 12 ke 15 ni, dengan tu kira kalau konsep umur di sekolah sekolah-sekolah,
dia ada menengah rendah, menengah atas lah. Ah, Okey, jadi macam 12, 13, 12 sampai 15 ni biasa dikategorikan sebagai menengah rendah lah. Dia orang buat kesalahan yang serius sampai menyamun pun ada. Ada lah. Memang tak dinafikan. Itu saya kata dia terikut kawan salah dekat Okey. luar. Dia terikut kawan salah. Kadang yang budak-budak masuk sini ni, kalau ikut apa orang kata kambing hitam ni, boleh kata kambing hitam. Dia kadang dia satu grup. Budak-budak ni dia jenis datang bila dia buat jenayah ni, dia akan datang dalam satu grup. Kadang bila dia buat satu jenayah tu, dia ni yang orang paling lemah umur macam 12, 13 tahun. Jadi bila ada imbus polis yang apa orang kata yang hebat ni, dia lari lah. Lari. Tinggal dia. Ya, Bila dia. polis ni biasa dia akan cas mana yang dia dapat je. Dia akan dapat, contoh dia dapat budak yang lemah, dia akan masuk. Tarik budak yang Okey. lemah. Lemah tu yang akan cas dekat Okey. sini. Banyak macam tu lah. Banyak macam tu kan. Memang banyak tu. Saya kata bila masuk sini budak-budak ni, dia bukan yang agresif. Yang agresif ni biasa dia akan terlepas. Yang tak agresif ni akan masuk sini. Yang masuk sini. Ya, bila Okey, masuk okey. sini tu yang saya kata dari segi agama kita memang cepat diseram. Okey. Dia jenis ikut cakap. Macam mana dia dah mula start menyesal lah. Menyesal. Ya. Tu Menyesal, sekarang kita menyesal. kesian. Ha. Kita kesian. Yang agresif macam mana kita nak bentuk. Ya. Dia pada sana lah kadang. Okey, Kita okey, pernah okey. suarakan juga dekat JKM. So kita di bawah JKM, Jabatan Kebajikan Okey. Masyarakat. Ha. Kita isukan juga yang macam mana kita nak settle budak-budak macam ni. Okey. Oh, maksudnya dah dibawakan usul kepada kepada Ada juga. jabatan, Ha. jabatan, dan apa yang ni usul utama yang dibawa tu seperti apa contohnya? Yang dulu kita isukan macam mana kita, sebab bila tengok pada graf banyak budak-budak ni yang agresif ni yang terlepas. Terlepas, okey. So macam mana you nak settle yang Terlepas maksud cikgu tu? Apa maksud terlepas? Daripada hukuman. Contoh yang dia buat jenayah sama-sama, Okey. yang lemah ni biasa kena tangkap. Ya. So yang agresif ni Yang dia terlepas. terlepas. Okey. Bila terlepas apa tindakan seterusnya? Okey. Yang tu tak ada kata putus. Okey, okey. Yang okey. biasa kita dapat yang lemah-lemah macam ni Yang lah. lemah Tapi lah. lemah-lemah pun tak ada juga orang. Lemah-lemah pun dalam, kalau 100% tu dalam 40% lah. Yang jenis budak memang senang kena bully lah. Okey, 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 okey. Dia masuk sini. Okey. Okey, Pada baik. tu je baik. lah. Okey, baik. Terima kasih cikgu. Okey. Cuba minta tolong cikgu repeat sikit balik tadi tu. Macam mana proses pelajar-pelajar ni, macam mana mereka dinilai? Okey. Kemudian selepas tu macam mana kata pemutus untuk menentukan sama ada mereka ni dah tamat proses pemulihan. Okey. Okey. Dia macam ni, apa, untuk budak-budak sini dia jatuhnya dia masuk sini bawah perintah mahkamah. Biasa mahkamah dia akan putuskan you duduk sini dalam 3 tahun. 3 tahun maksimum lah. Maksimum dia 3 Dia boleh tahun. extend lagi daripada 3 tahun tu? Tak boleh. Tak boleh. Maksimum 3 tahun. Maksimum 3 tahun. Jadi dalam tempoh 3 tahun Maksud mencelah sikit je Ustaz. Okey. Apa ni cikgu? Kalau maknanya kalau dalam tempoh 3 tahun tu pelajar pelajar tersebut memang kita dinilai memang dia belum lagi pulih. belum pulih, biasa pada kita tak ada lagi lah. Tak ada lagi lah, tak ada kes So, lagi lah. pada kita tempoh 3 tahun tu memang Maksimum lah. Budak Maksimum. tu boleh berubah. Boleh berubah. Okey, okey, Kita okey. ada target sebenarnya. Okey. Biasa 6 bulan pertama awak masuk, budak tu masuk pergi kita punya ni sekolah, you kena dia ada kategori dia, you kena proses pemulihan, sasia diri lah. Biasa dekat sana kaunselor dia akan briefing budak Okey. tu, dia beritahu apa kesalahan apa semua. Okey. Lepas tu selepas tempoh 6 bulan you boleh pergi kelas. Bila pergi kelas tu yang budak ni kita bagi dia kelas agama, kelas akademik, kelas dengan kemahiran. Kemahiran. Okey. Bila tu dia ada tempoh-tempoh dia. Dan untuk kita bebaskan budak, dia ada pula grade-grade dia. Dia ada grade A sehingga grade E. Budak masuk first, you memang pergi grade E lah. Tengok pada prestasi, tengok. Contoh dalam tempoh setahun tu you punya prestasi meningkat, akan ada satu meeting. Meeting tu dia akan menentukan penilaian setiap budak. Jadi setiap macam budak A, contoh ada A budak tu A hingga Z, kita akan nilai satu-satu. Okey, budak A ni dia sampai kategori mana? Layak tak dia untuk dapat grade A, grade B, grade C? Sampailah sekali ke grade A. Grade A tu prasyarat dia untuk bebas. Bila untuk bebas dia ada proses dia pula. Okey. Proses meeting apa semua. Okey, Bila dekat proses tu kita akan panggil orang luar. Kita ada lembaga pelawat nama dia. Lembaga pelawat. Lembaga pelawat ni dia Ya. ada satu AJK dia yang dilantik khas lah. Contoh budak ni dah sampai grade Ya, A. siapa yang melantik mereka ni?
Yang tu saya kurang ni sikit. Biasa kalau saya tak silap bahagian wilayah pun, dia Ya. memang ada prasyarat. Okey. Mana-mana sekolah lain pun ada. Okey, okey. Dia macam kadang lembaga pelawat ni dia ada kawan-kawan, jadi dia boleh suggest. Contoh budak ni dia ada kemahiran ni, nanti dia akan suggest dekat kawan dia, you ambil budak ni boleh hebat dari segi ni, dari segi ni. Dia Okey. macam kira membantu kan lembaga pelawat ni. Okey, okey. Dia kadang dia nampak kalau tu saya kata tadi, kalau macam ni abang kan, kalau macam jadi lembaga pelawat sini, maybe abang boleh nampak hala tuju budak. Okey. So kita sana kategori budak nak bebas banyak syarat-syarat dia. Bila you sampai grade A ni, dia pergi grade A ni, memang budak tu dia dah complete dah. Kadang dekat sana lah, kita panggil lembaga pelawat nanti dia akan nilai sama ada budak ni betul tak boleh. Sebab lembaga pelawat ni dia akan tanya budak tu lagi. Ya. Dia akan tanya, okay, you dekat sini, you kekuatan awak apa? Kalau awak nak bebas nanti, apa perancangan awak? Kadang ada yang budak ni dekat dalam dia A, tu saya kata. Bila dekat dalam ni dia A, bila dia nak keluar tu yang dia takut. Dia nak jajak kaki keluar tu dia takut. Okey. So dia tak tahu nak berpegang pada siapa. Okey. Itu yang kita takut, yang saya kata bila budak masa dalam ni, saya berani, saya confident dia memang boleh berubah. Okey. Kita memang boleh sampai grade A. Tapi bila dia start melangkah keluar daripada sekolah ni, yang tu kita risau. Ya. Sampai kita wujudkan satu badan alumni ni kita nak kejar balik lah budak tu pergi mana. Yang tu biasa pentadbiran di tugas pentadbiran. Dekat sana abang boleh tengok budak ni dia pergi mana. Tapi banyak, jujur saya kata memang banyak gagal. Kita kesian dekat sana. Sebab budak-budak ni kita faham dia jenis darah muda, jenis apa suka ikut dia. Bila dia salah tempat, salah dia punya sipu, salah lah dia. Okey, baik. Terima kasih banyak.